istilah cuci duit ni orang Melayu suka sangat pakai. Sebab tu dia ambil rasuah, lepas tu hujung tahun bawa orang pergi Mekah, pergi saudara-saudara pergi haji kan. Cuci dia pada dia kata, wah aku dah buat kerja jahat ni, kita cuci. Macam wukong cuci. Tekan-tekan tak dapat kan. Gampang dia orang ni kan. Masa mereka yang sepatutnya bersama keluarga masing-masing, sebab ni tak ada gaji. Kemudian nombor satu yang paling utama adalah risiko nyawa mereka, sebab kita orang buat bukan sekadar jalan kecil. Highway Pasir Gudang pun kita buat juga, highway PKFZ Pulau Indah pun kita buat juga. So risiko ni masing-masing. Sesiapa yang beradut yang turun dekat operasi tahu risiko masing-masing. Tetapi kita ambil cakna dengan melakukan TMP yang baik, barrier, cone, lampu, blinker semua komplit lah. Dan pengalaman saya dengan PDRM dulu dengan trafik, saya tahulah bagaimana penutupan jalan yang sesuai kan, lampu blinker semua dan sebagainya. Saya belajar lah daripada PDRM dulu lah. So alhamdulillah sehingga hari ini belumlah ada kemalangan yang diakibatkan daripada operasi Brotherhood. Baik, kita nak tanya lagi, yang dah sebut ada macam-macam lah operasi dan sebagainya. Jadi kalau jalan raya Malaysia ni, isu sebenarnya apa? Banyak isu dia, tetapi saya ambil yang besar lah. Nombor satu, yang paling besar sebenarnya adalah rasuah. Saya tadi, rasuah tu nombor satu. Macam kata tak logik kan? Jalan raya apa kena rasuah? Tapi di sebalik semua ni, kita dapat study. Kita ada kerjasama dengan pihak SPRM. Brotherhood ada kerjasama dengan SPRM. Saya sendiri ikon pemotoran SPRM, lantikan Tan Sri Zulkifli dulu. So kita ada maklumat, berhubung dengan sebagainya. Sebagai contohnya, tangkapan-tangkapan oleh pihak SPRM orang kata kira kebelakangan ni lah, melibatkan orang kerja jabatan, orang kerja dengan kementerian yang berkaitan dengan projek-projek turapan. Dan lagi satu adalah apa yang dipanggil sebagai sumbangan politik. Alhamdulillah lah, kerajaan baru-baru ni siapa Perdana Menteri siapa nama Perdana Menteri kita? Mail tu dah cakap, okey kita akan bentangkan perkara ni di kabinet untuk memulakan RUU lah, undang-undang lah tentang sumbangan politik. Pada saya bagus, sebab dari dulu lagi saya tanya dengan SPRM, kenapa tak boleh ambil tindakan terhadap sumbangan politik bila job tender-tender projek kerajaan ni? Dia kata, Lando, macam mana abang nak buat? Sebab dia belum diaktakan. Akta ni ditandatangan di Parlimen. Parlimen tu semua orang politik. Semua orang tu politik. Kau nak fight ni sumbangan politik. So, walaupun sekarang ni pada saya dah lambat, tapi alhamdulillah. Semoga usaha ni berjaya. Tapi sampai sekarang senyap ini. 2 minggu lepas dia sebut, lepas tu senyap kan. So kita nak tahu juga sumbangan politik ni macam mana. Sebab setiap kita punya layer peruntukan ni banyak. Sebagai contohnya, Kementerian Kewangan mengeluarkan bajet maris, jalan raya dan pemparitian kepada JKR, PBT sebagainya. Daripada Kementerian Kerja Raya sebagai contoh di KKR, dia salurkan kepada JKR kepada konsesi kepada Maincon kepada Subcon 1 kepada Subcon 2 Subcon 2 pada kalau dekat negara luar sampai ke peringkat JKR jabatan, dia bagi pada konsesi dah patut ada orang dia buat, atau at least Maincon dah ada orang dia buat dah. Oh tu yang jadi tak berkualiti tu. Sebab bayangkan katakan peruntukan, katakan kerajaan kata okey kita keluarkan 10 juta untuk jalan sekian 10 juta daripada Kementerian Kewangan kepada KKR mesti ada ambil management fee untuk operation, mesti ada gaji dan sebagainya. Kepada JKR mesti ada ambil maintenance fee, mesti ambil punya hingga 8 juta. Katakan 8 juta ambil daripada konsesi mesti ambil dia punya part. Konsesi ambil daripada Maincon ambil, lepas tu jadi Subcon jadi yang sampai Subcon hujung sekali ni yang sepatutnya buat jalan ni, dia pun jual tar dekat rumah orang. Abang mau jual beli tar tak? You sedar tak benda tu banyak berlaku kat Malaysia? Sampai yang dah sampai kat jalan, dah keluar daripada kuari, dekat tepi jalan tu pun orang jual. Baru saya masukkan semalam. Sedar tak ada satu yang alhamdulillah dia kata, kat Kelantan, Kelantan tu. Nanti beruk moon, nanti beruk gocor. Ni. Kelantan is leh. Alhamdulillah dapat tamu murah. Oh, berat kita kena. Berat kita. Alhamdulillah dapat tamu murah.
Itu projek, tapi kita tengah siasat lah dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar sekarang. Siapa punya projek? Tak boleh. Sebab tu bila saya katakan kalau kerajaan kata umumkan 10 juta nilai dia, saya nak lihat nilai 10 juta atas jalan raya kita ni. Bukannya kata 10 juta, endingnya kualiti kita dapat ni sama macam 50,000. Sebab tu jalan raya makin rosak. Lagi jual depan rumah orang, sepatutnya tak kita macam ni. Dah dia ni ambil sikit, dia ni ambil sikit, dia ni ambil sikit, dia ni ambil sikit, lalu senipis bawang. Sebab tu cepat rosak. Itu saya kaitkan dengan semangat politik, dengan pelobi. Pelobi pun ada share juga. Setiap satu bahagian tu ada pelobi dia masing-masing. Ada persen juga. So sekarang kita nampak kan, sebab itulah antara sebab terbesar kenapa jalan raya kita ni rabak. Dan kemudian sudah tentulah tidak ikut SOP. Turap hot mix waktu hujan. Dah tahu benda tu hot mix. Kan? Sampai dekat site kena at least 120 darjah Celsius. First lay kena at least 100 darjah Celsius. First lay, first roll 100 darjah Celsius. Ini sampai berapa kali kita nampak tar yang panas ni dekat tepi jalan masih berasap. Jaranglah kita nampak berasap. Semua dah sejuk. Kan? Turap pula time hujan. Punya tu gigih. Tengah menurap ni hujan, bawa payung hujan. Aku hentam dia, cakap hot mix tak boleh buat time hujan. Sebab tu nama dia hot. Hot tu panas. Kata, Landu kami berjuang, berjihad ni Landu pakai sanggup pakai payung tu kat jalan. Kalau tak kau. Dah benda tu tak boleh lah. Kan Malaysia ni punya mudah. Kita ni Malaysia ni kalau nak kata ikut SOP suhu, Malaysia ada panas dengan hujan saja. Waktu saya belajar turap jalan ni, saya belajar sampai ke Australia. Oh, belajar ni? Ada pernah masuk dalam The Star, diorang kata saya buruh kasar di Australia. Pernah masuk The Star. Saya belajar turap jalan ni sampai di Australia, sampai di Thailand, sampai di Singapura, sampai di Australia tu dengan PBT sekali saya belajar, saya interview diorang. Sampai ke BGC Asphalt, kilang pengeluar tar. Saya belajar macam mana nak buat tar. Sebab tu saya buat tar sendiri. Sebab saya tak percaya tar dekat pasaran sekarang ni, kualiti tak sampai. So, dekat Australia sebagai contohnya, you kena banyak faktor. Kalau kita ni, okey, tak hujan, jalan. Punyalah Tuhan sayang kita. Dipermudahkan urusan kita dengan hujan, dengan panas. Itu saja. Dekat Australia, nombor satu faktor adalah air temperature. Berapa suhu dia. Nombor satu tu tentulah hujan tak hujan lah. Basah tak basah. Kemudian suhu dia. Bukan setakat suhu hot mix tu sendiri, tetapi suhu persekitaran dia. Sebab dia orang angin dia orang sejuk. Kemudian ground temperature. Bukan setakat hot mix saja. Ground ni dia check, dia pakai yang PKP tu yang check suhu tu. Dia check surface temperature kita ni. Surface temperature. Kemudian dia check, lepas tu dia kena check dengan wind velocity. Kekuatan angin dia kena check juga. Kalau angin kuat sangat, suhu dia jadi cepat jatuh. Punyalah susah dia cakap. Kan kalau tak menepati kriteria, balik. Tak boleh. Kat sana ada wakil-wakil PBT diorang kepantau. Kat sini mana ada. Yang buat pun warga asing. Kat Malaysia betul tak? Punyalah tender masuk-masuk, tunjukkan saya punya kapasiti, modal kerja saya, aset saya, kelengkapan saya, pengalaman saya dengan IR lah, degree dan macam-macam. Tetapi ending kita warga asing yang buat. Apa guna masuk tender belagak besar-besar, kan? Ending dia warga asing yang buat. Itu masalah. Contoh kalau benda tu sejuk kan. Apa? Hot mix tu sejuk. Dia jadi tak mampat ke macam mana? Bukan. Dia untuk binding dia perlukan temperature yang tinggi. Dia perlu temperature. Sebab dia sebenarnya hot mix dia adalah aggregate campur dengan emulsi bitumen. Emulsi bitumen ni dia perlukan suhu. Dia daripada kuari lagi dah panas lah. So dia sebenarnya untuk transport hot mix ni dia kena plan perjalanan dia. Sebagai contohnya KL jam. Kau kena ikut jalan lain. Kalau kerja kecemasan kau kena cari jalan lain. Ni on technical detail lah. Tapi kalau memang tak boleh buat temu jalan SOP betul lah. Ini tak payah cakap pasal SOP, kita cakap tadi lah. Hujan pun masih turap jalan lagi. Punyalah hang suang, kan? Hujan, tengah hujan. Hari tu bila hujan, minyak dengan air campur tak? Tak campur kan? So sepatutnya you spray dulu, take coat dulu ke atas ground. Macam mana kalau basah, minyak masuk longkang. Tu tak belajar. So, saya cakap mana sijil korang semua? Kan? Sanggup pakai payung sebagainya nak tunjukkan wah gigih cari rezeki. Rezeki apa namanya tu kalau tanpa ilmu? Tak boleh. Kira dah pernah sound lah yang. Pernah. Sound tempat-tempat tepi jalan lah. Tapi kalau nampak aku turun orang belah. Dan beraduk ni semua ada sijil. Saya wakil-wakil beraduk seluruh Malaysia ni, saya kerjasama dengan IKRAM, Institut Kerja Raya Malaysia. Bagi diorang sijil. Maksudnya wakil-wakil saya ni semua ada sijil. Pernah tak kau tanya budak-budak warga asing kat tepi jalan yang buat je, ada tak sijil?
Sijil apa tu maksudnya? Sijil untuk turapan. Oh. Mesti ada sijil. You buat kerja apa tanpa pengetahuan? Setiap benda pekerjaan kita mesti ada pengetahuan. Establish tau. Saya pusing satu Malaysia dengan Institut Kejayaan Malaysia dan TNB bagi kelas turapan asas kepada kontraktor-kontraktor ni semua. Sambil tu saya panggil budak-budak Brotherhood. So diorang pun dapat sijil, alhamdulillah. So sekarang ni kalau saya cakap, maksudnya saya disijil. Kau cakap dengan aku tepi jalan kau disijil atau tidak? Ada tak? Apa nilai kualiti kerja kau? Kau nak cakap wah supervisor ajar saya macam ni bang. Bos ajar saya macam ni bang. Banyak kekeliruan tentang ilmu turapan sebagai contoh yang kelakar lah. Selalunya pasal isu turap time hujan ni banyak kata kontraktor hentam saya balik. Landu. Habis tu yang kita orang kena spray steamroll, tayar steamroll kena basah. Maksudnya hot mix kena air juga. Kalau you orang biasa, betul juga kan. Dia kena basahkan. Maksud biarlah hujan kan, sebab hot mix tu memang kena sembuh air. So kalau kita tak ada ilmu, tak boleh lawan dia. Sebab betul juga kau kena basahkan tayar steamroll sebagainya. Sebenarnya tak. Basahkan tu sekadar untuk tak nak bagi tar tu melekat pada tayar steamroll, itu sahaja. Waktu dia longgok tu nak first lay berapa pas tu, itu kena panas. Masa ending tu saja tak nak bagi tayar melekat, aggregate tu melekat dengan tayar steamroll, itu sahaja. So diorang ni belajar daripada hearsay. Kebanyakan kontraktor ni belajar daripada hearsay. Diorang tak pergi kelas. Walaupun dia kontraktor jalan. Walaupun kontraktor jalan, believe me, sebab diorang belajar ni ikut hearsay. Orang cakap, kawan-kawan cakap, dia buat. Tak pernah pergi kelas, tak pernah pergi ambil sijil, tak pernah ambil latihan kemahiran dan sebagainya. Dekat Australia, saya suka sebut Australia ni sebab saya pernah belajar kat sana dan saya belajar turapan ni pun kat sana. PMP, jaga jalan, pegang tiang stop and go. Siap stop and go tu. Berdirilah Mak Saleh tu, panas-panas sekali pun berdirilah. Yang kita robot tu. Tak ada robot ya. Budak pegang stop and go. Kat Malaysia kau tengok yang jaga TMP sampai accident semua kan. TMP tak betul. Bangla. Sampai duduk. Bendera patutnya ada green and red. Dia yang red lah jalan, yang red lah stop. Tengok gerak je lah. Sedar tak? Sedar tak? Berlaku. Mana tak payah cakap stop and go lah. Pakai satu kain warna merah ada pun kena hitam dah. Tak boleh. Tu tak ikut SOP. Water barrier kita. Dah nama water barrier. Maksudnya dalam dia kena letak air. Kita punya water barrier ni macam kalipap oksigen. Sebab tu bila banjir KL, berlari kita punya water barrier semua tengah-tengah jalan sampai aksiden. Betul tak? Itu pun tak faham. Kon. Blinker ada. Tayang aja. Tak nyalanya tidak. Kalau dekat Australia, kerja turapan jalan, diorang pakai lampu simbah tu, lampu spotlight tu. Blinker kita yang kuning. Kuning itu je. Kat Australia lampu simbah tu, spotlight terang. Pun ada lampu blinker juga. Dia SOP dia jatuh, SOP kita hancur ke laut. Saya cabar mana-mana ni yang dengar ni, mana kontraktor ke, Menkon ke, konsesi, kementerian ni yang duduk depan aku. Sebab diorang ni kalau kita bidas dia tak boleh bidas diorang dekat office. Sebab kat office diorang akan keluarkan semua fakta, semua ilmu yang diorang belajar by the book. But once you bring them to the side, ilmu dia akan menjadi alasan. Bring them to where the fight, tempat you berperang ni, dekat atas jalan. Jangan bincang dengan orang dekat pejabat. Sebab pejabat diorang bagi ilmu diorang belajar. Tapi dekat side, you nampak kelemahan-kelemahan you. Dah kata contoh subkon konsesi semua tu kan, rasuah tu kan, yang nombor satu masalah dia tu kan. Dia Malaysia ni banyak peringkat. So apabila banyak peringkat, itu memberikan ruang untuk salah guna kuasa dan juga rasuah. Dia salah guna tu termasuk ke? Dah kata macam-macam, tak ada orang pantau ke? Tu soalan dia. Ada, sebab tu SPRM buat tangkapan. Ada yang kita salurkan maklumat sambil dengan tangkapan, ada. Sebab tu lah kita banyak musuh. Okey, yang ketiga berkaitan dengan isu peruntukan. Dia sebenarnya peruntukan ni masuk ke JKR ke macam mana? Sebab ada yang kita pernah baca lah, JKR kata tak ada peruntukan. Ke kerajaan tak bagi ke macam mana? Sebenarnya Malaysia ni ada satu sistem penyelenggaraan jalan raya yang paling bodoh dalam dunia. Bodoh? Paling bodoh dalam dunia. Sebab apabila kita nak membuat satu kerja infra, you mesti perlukan sumber. So sekarang ni saya beritahu, sekarang ni sumber hanyalah daripada Kementerian Kewangan. Berdasarkan bajet-bajet, kata tahun depan kita ada projek-projek ni, so bajet dia minta sekian-sekian. Kemudian dia ada peruntukan maris dan sebagainya. Ada peruntukan, jangan cakap tak ada peruntukan. Tak ada peruntukan tu dijawab bila kita email lokasi-lokasi masalah tu, dia belum dapat peruntukan untuk lokasi tu. Sebab mereka menunggu. Dia rosak sikit minta peruntukan, rosak sikit minta peruntukan. Dia bukan sekaligus. Sepatutnya ada lah kan. Untuk kerja, sebenarnya masalah utama di Malaysia adalah kerja-kerja kecemasan. Betul tak? Yang pengguna call, buat aduan, email, aduan sebagainya ni untuk kerja-kerja kecemasan. Tapi itu pun diorang kata tak ada peruntukan. Kalau you jual roti canai ke tepi jalan, you jual burger tepi jalan, at least you mesti ada petty cash. Betul? Kadang
nak bagi duit baki, kadang-kadang anak sakit, nak bagi duit sikit, petty cash mesti ada. Untuk kerja-kerja kecemasan ni sepatutnya mesti ada instant cash lah, emergency cash lah. Orang boleh pakai untuk keluar beli hot mix ke, beli cold mix ke, tak kisah lah. Tapi mesti ada. Dan kos dia tak mahal sangat pun. Kalau mahal, kenapa saya seorang boleh kontrol satu Malaysia? Untuk saya seorang aja tak ada peruntukan pun. Saya tak ada peruntukan, macam mana saya boleh buat benda yang sepatutnya kau ada peruntukan? So tak boleh, peruntukan ni memang sebenarnya dah ada. Tetapi macam saya cakap tadi, sistem kita ni bodoh. Nombor satu, kita bayar cukai pada cukai jalan. Pada siapa? Kita bayar cukai jalan pada siapa? Sudah. Cukai jalan pada siapa? JPJ buat kementerian mana? Kementerian Pengangkutan. Yang buat jalan siapa? JKR. JKR buat kementerian. Tak ke bodoh kau bayar cukai jalan? Okey. Nampak. Sepatutnya itulah saluran di sini. Kita cakap so ada. Jabatan tu sentiasa ada fund terutama untuk kerja-kerja kecemasan. Bayar tempat lain yang buat benda lain. Gitu lah. Betul lah. Kan? Betul lah. Sebagai contohnya di Australia atau di Singapura. Australia ada satu jabatan sebagai RTA, Road Transport Authority. Di Singapura kita ada LTA, Land Transport Authority. Di situlah kerjaan bayar cukai untuk kita pembayar cukai bayar cukai kat situ, dan diorang ni jugalah yang pantau keluarkan tender semua ni untuk kerja-kerja penyanggaan. Tak kesenang. Betul. Selaras. Ini aku bayar kat orang lain yang buat kerja. So kalau JK kata tak ada peruntukan pun saya setuju juga. Sebab sepatutnya ada peruntukan daripada cukai jalan. Tapi apabila beradu hentam pasal cukai jalan, kita pun hantar pasal cukai jalan. Terus tukar nama. Terus zaman sampai Belu betul cukai jalan betul. Sampai sekarang kalau tanya kau kena tahan dengan road tax, roadblock. Polis tanya road tax kan? Mana road tax? Mana lesen? Dua. Road tax, lesen. Polis sampai sekarang panggil road tax. Kita sampai sekarang layman orang biasa panggil cukai jalan. Tetapi kerajaan dah tukar nama tu. Sekarang dia panggil apa? Dulu cukai jalan. Sekarang kalau kau tengok balik kau punya yang kau tampal dekat kereta tu dipanggil apa sekarang? LKM. Oh, betul. Dah tukar sebab tak nak rasa bersalah kena hentam dengan Brotherhood. Sebab nama dia sebenarnya cukai jalan. Tapi dah kena hentam, dia tukar nama je sebagai lesen kenderaan motor. Lesen najis apa lagi? Cukai apa lagi pada kereta? Import tax kau buat, ambil. Import tax ambil. Betul? Jual sales tax ambil. Kau nak lesen apa lagi? Sebenarnya cukai jalan lah tu. Dia tukar. Sekarang dia tukar LKM. Pandai dia twist. Sebab takut rasa bersalah. Tak perasan. Kau tak perasan kan? Dia tukar. So, cukai jalan, kalau kita tanya sekarang, ada cukai jalan tak? Kerajaan akan jawab, tak ada cukai jalan. Kerajaan bagus. Malaysia tak ada cukai jalan. Dan LKM tu apa? Asal usul LKM tu, cukai jalan sama Sami Belu. Fikir-fikirkan. Sebenarnya benda ni, soalan ni patut ditanya pada JKR. Ditanya dia, kenapa masalah tu? Tetapi sebenarnya idea saya ni telah dibawa oleh Menteri Fadilah kepada pada kabinet. Fadilah sendiri you boleh refer balik, you boleh Google. Fadilah sendiri memohon sedikit peruntukan daripada Kementerian Pengangkutan untuk disalur terus kepada Kementerian Kerja Raya. Sebab saya cakap dengan dia, you should get at least lah bidaan nombor special JPJ mahal kadang-kadang sampai juta kan. Nombor 1 tu mahal 100,000 juta. At least dapatkanlah nombor plate special punya bidaan, bagilah pada JKR. Adalah duit bernafas. Tu isu dia. So ada dua. Nombor 1, apabila dia kata tak ada peruntukan tu, by call, by aduan, adalah masalah peruntukan di lokasi yang pengadu buat. Tetapi secara keseluruhannya, mereka memang ada masalah peruntukan sebab tak ada fund yang betul-betul menyokong kerja-kerja infra. Tapi sebenarnya fund tu turun. Ada lah, tapi tak banyak lah. Dia projected lah. Jadi start dekat JPJ? JPJ hantar balik pada Kementerian Kewangan. Tak ke bodoh tu. Lepas tu you bayangkan sistem ni, saya beritahu sedikit sistem supaya pengadu tahu. Okay, you nampak lubang, call. Di sebenarnya JKR ni ada 15 saluran aduan, penyelah banyak. So call. So dekat sana JKR bahagian aduan, jawab, okay, ambil. Dia akan bawa ke meeting. Dia akan hantar ataupun dia panggil tim pemantau pergi tengok betul ke tidak. Oh betul. Pergi balik meeting dengan bahagian engineering. Bahagian engineering akan mohon kepada bendahari kewangan. Barulah keluar balik pada tim yang buat kerja konsesi dan sebagainya. Barulah. Proses ni berlapis-lapis. Betul tak? Berlapis-lapis. Kalau you betul dengan beradu, okey, beradu ada lubang okey, aku turun kat mana? Settle masalah. Satu Malaysia. Tapi dengan syarat buat aduan dulu dengan pemilik laluan. Kalau dah ada, barulah kita boleh buat. Kalau tak ada, kita tidak akan mengambil alih kerja kerajaan. Sebab diorang ada kelengkapan, pakaian, uniform, overtime, pengangkutan, semua diorang ada. Kami tak ada apa-apa. Patutnya diorang buat. Sebab tu kita mohon, diorang mengadu, tolong buat aduan pada pemilik laluan dulu. Okey, yang last ni saya nak tanya. Contoh kalau biasa yang dekat Facebook ke pengadu ke apa semua, bila diorang sendiri ataupun ahli keluarga tu terlibat dengan kemalangan, langgar tong ke yang kat tengah jalan lubang ke apa cara terbaik untuk claim ke saman ke apa ke macam mana? Okey, sebenarnya jawapan dia panjang jawapan dia. Tapi saya ada buat channel YouTube, ada satu segmen bagaimana untuk membuat tuntutan ataupun saman kepada pemilik laluan. Saya selalunya kalau orang tanya macam ni, saya akan bagi link lah. Tetapi sebab dah tanya, nombor 1, pastikan membuat laporan kepada pihak polis PDRM dengan jelas menyebut kemalangan diakibatkan oleh kerosakan jalan.
Okey, PDRM itu satu, dan dengan jelas menyebut dalam report kemalangan disebabkan oleh kerosakan jalan. Kena, itu key point dalam report. So nombor 2, kalau untuk buat tuntutan sebab saya selalu galakkan buat tuntutan. Jangan pakai korang punya insurans. Kalau selagi boleh tanggung dulu. Sebab apa? Kalau kita pakai insurans, rakyat Malaysia ni semua pakai insurans. Senang, betul senang. Tetapi NCB kita semakin naik. NCB kita kena bayar dan berlaku pada kadar hari-hari. So sampai bila jabatan nak belajar? So nasihat saya, pakai duit sendiri dulu, pergi tarikan repair workshop yang diiktiraf. Jangan pergi hantar kat kedai-kedai tepi jalan je. Jangan. Kalau boleh alat ganti asli, original. Pergi kat situ. Jangan bayar dulu. Pergi hantar kereta, minta dia sebut harga alat ganti dan sebut harga workmanship. Tu dua benda. So nanti kedai ni, alat ganti tulen ni akan mengeluarkan quotation. Okay? Dan kemudian kalau ada kecederaan, pergi dulu klinik ke hospital ke, pergi dapatkan rawatan. Ni kena bayar dulu lah. So dapatkan bil. Tu bawa ketiga-tiga ni. Report polis, sebut harga alat ganti dan juga workmanship, dan kemudian bil-bil hospital. Bawa ke pemilik laluan. JKR ke, PBT ke. Sebab Malaysia ni banyak sangat pemilik laluan. Kalau confused, boleh tanya saya. Sebab saya tak salahkan diorang tak tahu. Sebab Malaysia terlalu banyak persempadanan. Tak ada jalan JKR, terbagi pada dua, JKR Federal dan JKR State. Tak ada jalan PBT. Bertukar-tukar, pilihan raya bertukar-tukar ni. Bertukar-tukar. Dunia jarak kadang-kadang jadi panjang, jadi pendek. Kadang-kadang ada PBT di Johor, berpecah 3. Iskandar Puteri itu salah satu pecahan daripada yang lama. Bertukar-tukar PBT. Kemudian kita ada jalan yang dipinjamkan. Sebagai contohnya, ni jalan ni laluan JKR Selangor. Tetapi dipinjamkan kepada developer IKO. Dipinjamkan. Jalan sana tu JKR Federal. Tetapi dipinjamkan kepada LBS dengan Worldwide. Nampak tak? Fluid. Kemudian ada jalan-jalan yang belum digazetkan. Maksudnya memang betul-betul pemaju punya lagi. Kadang-kadang makan berpuluh tahun ni. Padahal kalau ikut undang-undang kena segera gazetkan supaya kerajaan boleh keluarkan bajet untuk contoh mana? Sebagai contohnya pesarian atmosfera. Kau lalu Elmina tadi tak? Kau nampak tak jalan atmosfera depan pejabat tanah yang kes aku kunci pejabat tanah masuk lokap yang aku buat bazar Ramadan haram Jalan tu berpuluh tahun tak digazetkan. Bila kemalangan susah sebab jalan tu tak digazetkan. Especially when you nak claim insurans. Jalan tu kalau diorang nak main technical, jalan tak digazetkan, you tak boleh claim tau. Tak digazetkan. You lalu laluan yang belum digazetkan. Kalau ikut technical, you susah nak claim tau. Okey. Tu jalan-jalan tak digazetkan bawah pemaju. Kemudian kita ada jalan-jalan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jalan kampung jalan kampung, bawah JKK dan sebagainya. Keliru keliru. So, tapi apa-apa dapatkan tiga tadi lah. Report polis, protection sebut harga daripada untuk alat ganti dan juga workmanship, dan kemudian bil-bil hospital. Kalau diorang tak terima juga, then sama. Tapi selalunya kalau dengan beradut masuk campur, kita ada satu persatuan yang sah. Beradut ni outlaw. Persatuan sah kita dipanggil Persatuan Mangsa Kemalangan Jalan Raya Malaysia. Itu sah. Kita gunakan persatuan ni untuk membantu tuntutan. Dan persatuan ni juga kita bagi sumbangan lah pada mangsa, keluarga mangsa, waris dan sebagainya. Kita perkenalkan dengan peguam-peguam dan sebagainya. Itu bawah persatuan. Okey, kat luar sana contoh rakyat Malaysia ni, bila kita dah dengar, kita tahu semua pasal brotherhood ataupun untuk pasal berkaitan dengan jalan ni. Kalau kata kita nak bagi sumbangan, tak dapat turun tapi nak bagi, yelah, nak terlibat. Sama, macam mana bang? Mula-mula saya nak ucap terima kasih kepada semua ramai kat luar sana yang nak menyumbang, kan? Tetapi semua akan dapat jawapan daripada saya. Kita tidak menerima sumbangan, kita tidak menerima sedekah, kita tak menerima dana politik, kami tak terima. Kalau paling yang nak support pun boleh beli produk-produk beradut lah, t-shirt, cap, stiker dan sebagainya. Di mana sebahagian daripada keuntungan kami ni kita salurkan kepada wakaf beradut yang kita keluarkan. Dan juga untuk kajian-kajian beradut, macam kajian bahan turapan baru. Kemudian kadang-kadang sekali-sekala budak-budak buat kerja, saya nak belanja diorang, saya turun padang, saya belanja diorang makan minum, bayar duit minyak diorang dan sebagainya lah. Itu saja. Maksudnya beli merchandise automatik sebagian. Sebab tu dalam okey. stiker kita terima kasih sudi jadi sebagian usaha beradut. Yang ada, tetapi ada juga orang-orang yang akhir-akhir ni lah, dia contohnya ada satu kes yang viral. Dia kerja kedai yang ada menjual arak. Dia menjual arak. Saya kata, saya cakap tak boleh, kan? Kalau saya, dia kata dia nak macam cuci lah. Saya kata, sebab pada saya istilah cuci duit ni orang Melayu suka sangat pakai. Sebab tu dia ambil rasuah, lepas tu hujung tahun bawa orang pergi Mekah, pergi saudara-saudara pergi haji, kan? Cuci dia pada dia kata, wah, aku dah buat kerja jahat ni, kita cuci. Macam wukong cuci, tekan-tekan tak dapat, kan? Gampang diorang ni, kan? So saya terfikir tentang benda tu. Saya kata, dia nak bagi banyak ni. Saya kata, no, biar saya tanya dulu. Dan saya telah berhubung terus dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan Menteri Agama dan juga Mufti. Dulu Mufti, tanya macam mana pendapat tentang ni. Saya boleh terima tak ni? Dia kerja satu kedai yang ada menjual arak, dia nak berhenti dan kemudian dia nak bagi sebahagian daripada tu untuk turap jalan, bantu beradut. Lepas tu Dr. Zulkifli Al-Bakri cakap, boleh. Boleh. Benda-benda macam ni boleh. Ada bank-bank pun ada bahagian-bahagian yang sebenarnya macam riba, kan, yang dikatakan riba. Tu boleh, tak boleh makan, tapi kita boleh membuat
untuk pembangunan, infra dan sebagainya, jalan raya pun boleh. Tetapi dengan syarat kena bertaubat. Syarat bertaubat ni selalu budak-budak Melayu kita tak dengar part tu. Dia ingat start tak apa, nanti tahun depan aku bagi lagi. Tahun depan aku bagi. Siap buat majlis besar-besar, panggil YB kan. Padahal duit benda-benda yang tak boleh. Dia buat berkali-kali tak boleh. So kalau kita tahu orang tu macam tu, memang aku tak ambil. Tapi kadang kalau kita the first time datang jumpa kita, okey bagi sekali. Tu kita terimalah. Boleh terima sebab dia kata dia nak bertaubat. Tapi masa depan dia wallahualam saya pun tak tahu. Sesiapa pun tak tahu. Tu antara dia dengan Allah lah. Yang 4 itu kita ambil lah sebab dia dah terih. Tetapi kebanyakan kes yang nak bagi sumbangan pada beladut ni, kita nasihatkan dia lah. Kalau ada contohnya duit-duit yang riba dan sebagainya, ataupun memang ada kelebihan, dia ada duit baki katakan, nak bagi pada beladut. Niat sedekah pada arwah orang tua dia. Saya niat. Sebab amalan antara 3 amalan yang boleh sampai pada mak ayah adalah pada sedekah lah, amal jariah lah. Tapi itu kena daripada yang duit yang halal lah. Yang duit riba tu you kena tanya balik dengan mufti. Sebab saya rasa tak boleh. Saya rasa tak boleh. You tak boleh buat benda haram kemudian niatkan untuk arwah mak ayah you, tak boleh. Pada saya, tapi you kena refer balik pada orang. Itu kena duit betul-betul halal lah.